Hai, apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 1 daripada Cikgu Fazli. Standard pembelajaran: menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Seterusnya, membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer. 1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Bagaimanakah anda menambah dan menolak integer? Hasil daripada aktiviti penolakan 3, dapatan pada suatu garis nombor adalah penambahan. Integer positif diwakili pergerakan ke sebelah kanan. Integer negatif diwakili pergerakan ke sebelah kiri. Penambahan integer positif maksudnya daripada -1 ke 1, warna biru tu. Penambahan integer negatif daripada kanan ke kiri. Penolakan: integer positif diwakili pergerakan ke sebelah kiri. Integer negatif diwakili pergerakan ke sebelah kanan. Warna merah tu daripada kanan ke kiri, penolakan integer positif. Warna biru tu maksudnya daripada kiri ke kanan, penolakan integer positif. Contoh 5. Selesaikan: A 8 tambah positif 3, B 5 tambah negatif 2, C 2 tolak positif 4, D negatif 1 tolak negatif 4. Penyelesaian: 8 tambah positif 3. Positif bermaksud tambah, jadi 8 tambah 3. Sebab tambah 3, bergerak 3 unit ke kanan. Daripada 8 bergerak 3 ke kanan. Jadi 8, 9, 10, 11. Penambahan integer positif diwakili pergerakan ke kanan. Jadi 8 tambah 3 sama dengan 11. B 5 tambah negatif 2. Tambah tolak akan menghasilkan tolak. Jadi 5 tolak 2. Tolak 2 bermaksud bergerak 2 unit ke kiri. Daripada 5 gerak ke kiri sebanyak 2 langkah. Penambahan integer negatif diwakili pergerakan ke kiri. Jadi 5 tolak 2 sama dengan 3. Soalan C. 2 tolak positif 4. Tolak tambah dia akan jadi tolak. Jadi sama dengan 2 tolak 4. Jadi sebab tolak 4, dia bergerak 4 unit ke kiri. Daripada 2 bergerak 4 unit ke kiri. Penolakan integer positif diwakili pergerakan ke kiri. Jadi 2 tolak 4 sama dengan negatif 2. Soalan D. Negatif 1 tolak negatif 4. Tolak-tolak dia akan jadi tambah. Maksudnya negatif 1 tambah 4. Tambah maksudnya bergerak 4 unit ke kanan. Kena 1 dia akan bergerak 4 unit ke kanan. Jadi penolakan integer negatif diwakili pergerakan ke kanan. Jadi negatif 1 tambah 4, hasil dia ialah 3. Standard pembelajaran: mendarab dan membahagi integer menggunakan pelbagai kaedah. Seterusnya, membuat generalisasi tentang pendarapan dan pembahagian integer. Bagaimanakah anda mendarab dan membahagi integer? Hasil daripada aktiviti penolakan 4 didapati bahawa operasi tanda hasil darab. Operasi dia tambah, darab tambah, tanda hasil darab dia ialah tambah. Tambah darab tolak, hasil dia tolak. Tolak darab tambah, hasil dia tolak. Tolak darab tolak, hasil dia tambah. Operasi tanda hasil bahagi. Tambah bahagi tambah, hasil dia tambah. Tambah bagi tolak, hasil dia tolak. Tolak bagi tambah, hasil dia tolak. Tolak bagi tolak, hasil dia tambah. Secara am, peraturan pendarapan dan pembahagian integer dapat dirumuskan seperti berikut. Hasil darab atau hasil bahagi dua integer dengan tanda sama ialah suatu integer positif. Hasil darab atau hasil bahagi dua integer dengan tanda berlainan ialah suatu integer negatif. Contoh 6. Nilaikan setiap yang berikut.
A. Negatif 5 kali negatif 4. B. Negatif 6 kali 4. C. 6 bagi negatif 2. D. Negatif 12 bagi negatif 2. Penyelesaian. Soalan A. Negatif 5 kali negatif 4. Okey, negatif kali negatif hasil dia positif. Jadi positif 5 kali 4. 5 kali 4 kita akan dapat 20. Okey, B. Negatif 6 kali 4. Jadi negatif kali positif hasil dia negatif. Jadi negatif 6 kali 4. Hasilnya ialah negatif 24. Soalan C. 6 bahagi negatif 2. Jadi positif bagi negatif hasil dia negatif. Negatif kurungan 6 bagi 2. Jadi 6 bagi 2 sama dengan negatif 3. Soalan D. Negatif 12 bagi negatif 2. Negatif bagi negatif hasil dia positif. Jadi positif letak di luar, kurungan dia nombor saja di dalam kurungan. 12 bagi 2. Jadi dia akan dapat positif 6. Teknik pembelajaran membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib operasi. Bagaimanakah anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi integer? Apabila melakukan penghitungan yang melibatkan gabungan operasi ke atas integer, ikut tertib operasi yang berikut. Tanda kurungan diikuti dengan darab atau bahagi, yang mana kita kira daripada kiri ke kanan. Kemudian tambah atau tolak, yang mana kita kira daripada kiri ke kanan. Contoh 7. Selesaikan setiap yang berikut. A. Negatif 8 darab kurungan negatif 2 tambah 3. B. 7 tambah 2 kurungan negatif 3. C. 4 tolak 12 bahagi negatif 2 tambah negatif 1. D. Negatif 12 tambah negatif 16 semua kali per negatif 22 tolak negatif 24. Tanda kurung juga digunakan sebagai tata tanda untuk pendarapan. Itu soalan B ni. Penyelesaian. Negatif 5 darab negatif 2 tambah 3. Jadi kat sini ada darab, ada kurungan. Jadi kita akan buat kurungan dulu. Jadi negatif 5 darab, yang dalam kurungan tu negatif 2 tambah 3 hasil dia 1. Jadi negatif 8 kali 1 sama dengan negatif 8. Soalan B. 7 tambah 2 kurungan negatif 3. Kurungan tu bermaksudnya tanda darab. Jadi 7 tambah 2 darab negatif 3. Kat sini ada tambah dengan darab. Jadi kita buat darab dulu. Jadi 2 kali negatif 3 kita akan dapat negatif 6. Jadi tambah tolak dia jadi tolak. Jadi 7 tolak 6. Jadi 7 tolak 6 sama dengan 1. Soalan C. 4 tolak 12 bagi negatif 2 tambah negatif 1. Kat sini ada tolak bagi dengan tambah. Jadi kita ikut hukum, kita akan buat bahagi dulu. Jadi 4 tolak 12 bagi negatif 2 tadi ialah negatif 6. Tambah tolak tu akan jadi tolak 1. Jadi tolak 6 tu maksudnya dia akan jadi tambah. Jadi 4 tambah 6 tolak 1. Jadi 4 tolak 6 tolak 1 sama dengan 9. Soalan D. Negatif 12 tambah negatif 16 per negatif 12 tolak negatif 24. Kita ikut tanda dulu. Yang tanda atas tu tambah tolak jadi tolak. Jadi negatif 12 tolak 16. Yang bawah tu negatif 24 dia jadi tambah 24. Dia akan jadi negatif 12 tolak 16 per negatif 22 tambah 24. Jadi kita selesaikan atas dan bawah. Okey, yang atas tu negatif 12 tolak 16 ialah negatif 28. Negatif 22 tambah 24 ialah 2. Jadi negatif 28 bagi 2 sama dengan negatif 14. Teknik pembelajaran menghuraikan hukum operasi aritmetik, iaitu hukum identiti, hukum kali tukar tertib, hukum kali sekutuan dan hukum kali agihan. Bagaimanakah anda menghuraikan hukum operasi aritmetik?
Hasil daripada aktiviti penerokan 5 didapati bahawa bagi semua nilai A dan B, A tambah B sama dengan B tambah A. A darab B sama dengan B darab A. Penambahan dan pendarapan dikatakan mematuhi hukum kali tukar tertib. Nombor 2, bagi semua nilai A, B dan C, A dalam kurungan A tambah B tutup kurungan tambah C sama dengan A tambah dalam kurungan B tambah C tutup kurungan. Dalam kurungan A darab B tutup kurungan darab C sama dengan A darab dalam kurungan B darab C tutup kurungan. Penambahan dan pendarapan dikatakan mematuhi hukum kali sekutuan. 3. Bagi semua nilai A, B dan C, A darab kurungan B tambah C tutup kurungan sama dengan A darab B tambah A darab C. A darab kurungan B tolak C tutup kurungan sama dengan A darab B tolak A darab C. Penambahan dan penolakan dikatakan mematuhi hukum kali agihan. 4. Bagi semua nilai A dan B, A tambah kosong sama dengan A. A tambah negatif A sama dengan kosong. A kali kosong sama dengan kosong. A kali 1 per A sama dengan 1. A darab 1 sama dengan A. Penyataan ini disebut sebagai hukum identiti. Standard pembelajaran membuat pengiraan yang efisien dengan menggunakan hukum operasi asas aritmetik. Bagaimanakah anda menghitung dengan efisien? Hukum yang dipelajari itu boleh digunakan untuk membuat penghitungan yang lebih efisien. Contoh 8. Selesaikan setiap yang berikut dengan pengiraan efisien. A. 29 tambah 38 tambah 2. B. 2 darab 24 darab 5. C. 7 darab 3040. Penyelesaian. A. 29 tambah 38 tambah 2. Jadi kita boleh kurungkan 29 tambah 38 tambah 2. Sebab 38 tambah 2 ialah hukum kali sekutuan. Jadi kita akan selesaikan 38 tambah 2 dahulu. Jadi 38 tambah 2 dapat 40. Jadi hasil dia 29 tambah 40 sama dengan 69. Soalan B. 2 kali 24 kali 5. Jadi 24 kali 2, kita susun semula. Jadi 24 kali 2 kali 5. Okey, 2 kali 5 ialah hukum kali tukar tertib. Jadi kita selesaikan yang mudah dulu, 2 kali 5. Jadi 24 kali kurungan 2 kali 5. Ini hukum kali sekutuan. Jadi 2 kali 5 10. Jadi 24 kali 10 sama dengan 240. Soalan C. 7 kali 3040. Jadi kita pecahkan yang belakang tu. 7 darab 3000 tambah 40. Jadi kita pecahkan 7 darab 3000 tambah 7 kali 40. Okay, ini ialah hukum kali agihan. Jadi 7 kali 3000 ialah 21000. 7 kali 40 ialah 280. Jadi 21000 tambah 280 sama dengan 21280. Standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan integer. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Zon aplikasi matematik. Tunggakan kad kredit Luqman ialah RM230 pada suatu ketika. Dia menggunakan kad kreditnya untuk membuat bayaran bagi 3 buah buku yang bernilai RM120 setiap satu. Seminggu kemudian, akaun kad kreditnya dikenakan faedah sebanyak RM3 dan Luqman membuat bayaran balik sejumlah RM400. Terangkan sama ada Luqman menjelaskan hutangnya atau tidak. Penyelesaian. Jumlah tunggakan ialah negatif 230 sebab dia berhutang.
jumlah perbelanjaan ialah 3 buah buku kan, jadi 3 kali negatif 120 bersamaan dengan negatif 360. Bayaran faedah ialah negatif 3. Bayaran balik ialah positif 400. Jadi baki akaun kad kredit ialah negatif 230 tambah negatif 360 tambah negatif 3 tambah 400. Okey, tambah tolak jadi tolak, tambah tolak jadi tolak. Jadi negatif 230 tolak 360 tolak 3 tambah 400 sama dengan negatif 193. Ini bermakna Lokman belum menjelaskan hutangnya kerana akaun kad kreditnya masih ada tunggakan sejumlah 193 RM. Okey, sekian, terima kasih.